saya Jenesa Brenda bersama rekan penyelidikan saya, Siti Nur Ain, Wilna, Marilyn, dan Afika bersama-sama akan membongkar kebenaran yang selama ini diselubungi kabus misteri, Aum Shinrikyo. オウム真理教の教えを体現するためには Asahara described himself as the reincarnation of Buddha, and he was really good at recruiting. He knew how to talk to the young people. そしてもうあっという間に引き込まれていったっていう感じで They charged huge amounts of money. It's just a very successful business model, starting your own religion. In 1990, Aum Shinrikyo merupakan satu nama yang asing bagi kita di Malaysia. Bagaimanapun, Aum Shinrikyo terkenal dengan ajaran sesat yang dibawakan olehnya pada suatu masa dahulu. Ajaran sesat merupakan ajaran atau kepercayaan yang menyimpang daripada kebenaran asal, baik daripada segi wahyu, akal maupun doktrin agama yang sahih. Menurut ahli falsafah Islam klasik seperti Al-Ghazali, ia menegaskan bahawa ajaran yang menyimpang daripada wahyu dan akal yang benar boleh membawa kepada kesesatan dan penyelewengan akidah. Aum Shinrikyo diasaskan oleh Shoko Asahara di Jepun pada tahun 1984 hingga 1995. Namun, pada tahun 2000, kumpulan ini kembali aktif dengan nama baru iaitu Alif, tetapi ia beroperasi secara senyap kerana mereka masih berada dalam pantauan pihak berkuasa negara Jepun. Kumpulan ini berjaya mengumpul seramai 40,000 orang ahli di seluruh dunia seperti negara Jepun dan Rusia kerana Aum Shinrikyo mengaku dirinya adalah Mesias. Mesias merupakan seorang raja atau imam besar yang akan memulihkan keamanan dan menyatukan bangsa Israel serta menandakan zaman Mesianik atau dunia akan datang. Selain itu, ajaran ini membawa gabungan ajaran agama Hindu, Buddha dan Kristian. Pengikut ajaran ini percaya bahawa ajaran yang dibawa oleh Aum Shinrikyo adalah benar, di mana mereka akan diselamatkan dengan menyertai kumpulan ini jika kiamat berlaku disebabkan peperangan nuklear antara Jepun dan Amerika Syarikat suatu masa dahulu. Sekian daripada saya. Selepas ini, rakan-rakan pembentang yang lain akan mengulas lebih lanjut tentang Aum Shinrikyo dengan lebih mendalam dalam konteks seterusnya. Assalamualaikum, saya Nur Afika dan saya akan membentangkan pernyataan masalah mengenai kumpulan Aum Shinrikyo, yaitu sebuah kultus yang telah mencatatkan satu daripada serangan teroris paling menggerunkan dalam sejarah moden Jepun. Terdapat 4 isu utama yang perlu kita fahami berkaitan dengan kumpulan ini. Pertama, mari kita lihat tragedi yang menggemparkan dunia, yaitu serangan gas sarin Tokyo pada 20 Mac 1995. Pada pagi yang sepatutnya biasa, ahli-ahli Aum Shinrikyo melepaskan gas sarin yang mematikan di dalam 5 kereta api bawah tanah Tokyo semasa waktu sibuk. Kesan serangan ini amat dahsyat, sebanyak 13 orang kehilangan nyawa manakala lebih 6,000 orang mengalami keracunan dalam pelbagai tahap keturukan. Ribuan penumpang yang tidak bersalah terpaksa mengalami kesukaran bernafas, padangan kabur dan kesakitan yang teramat sangat. Serangan ini bukan sahaja membunuh dan mencederakan, tetapi juga menanam benih ketakutan yang mendalam dalam masyarakat Jepun. Rakyat mula meragui keselamatan sistem pengangkutan awam mereka sendiri. Poin yang kedua ialah penghasilan senjata kimia dan biologi. Kita perlu memahami betapa berbahayanya operasi Aum Shinrikyo dalam menghasilkan senjata pemusnah. Kumpulan ini tidak hanya menghasilkan gas sarin, tetapi juga mengembangkan pelbagai bahan kimia dan biologi yang mematikan seperti gas VX dan bahkan mencuba menghasilkan senjata biologi. Mereka mempunyai makmal rahsia yang canggih, lengkap dengan peralatan saintifik yang mahal. Ahli-ahli kumpulan ini termasuk saintis terlatih yang menyalahgunakan kepakaran mereka untuk tujuan keganasan. Yang lebih membimbangkan, mereka berjaya menghasilkan bahan-bahan ini dalam kuantiti yang mencukupi untuk melancarkan serangan berskala besar. Poin yang ketiga ialah kegagalan pengawasan pihak berkuasa. Terdapat kegagalan serius dalam sistem pengawasan keselamatan. Aktiviti haram Aum Shinrikyo berlangsung selama bertahun-tahun tanpa dikesan oleh pihak berkuasa Jepun. Kumpulan ini beroperasi secara terbuka sebagai organisasi keagamaan yang sah. Namun, di sebalik tabir, mereka mengembangkan operasi teroris yang kompleks. Pihak polis dan agensi keselamatan gagal mengesan amaran-amaran awal. Terdapat laporan-laporan mengenai aktiviti mencurigakan, tetapi ini tidak ditindaklanjuti dengan serius. Kegagalan ini membolehkan Aum Shinrikyo menggumpul kekuatan, merekrut ahli dan membangunkan infrastruktur keganasan mereka tanpa gangguan. Dan poin saya yang terakhir yaitu pengaruh kepemimpinan radikal. Peranan pemimpin kumpulan yaitu Shoko Asahara tidak boleh dipandang ringan. Asahara menggunakan gabungan ajaran agama yang dipesongkan dengan ideologi apokaliptik untuk memanipulasi pengikutnya. Dia meyakinkan ahli-ahlinya bahawa dunia akan berakhir dan hanya mereka yang akan diselamatkan.
Melalui kawalan psikologi yang ketat, Al-Sahara berjaya mengubah ramai pengikutnya daripada individu biasa kepada pelaksana keganasan. Dia menggunakan teknik pencucian otak, pengasingan sosial, dan ancaman untuk memastikan kesetiaan mutlak. Kepimpinannya yang radikal inilah yang mengubah kumpulan agama menjadi organisasi teroris yang berbahaya. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seorang pemimpin kultus di Jepun telah mencetuskan kebimbangan masyarakat apabila mendakwa dirinya sebagai Kristus dari Jepun dan penjelmaan Buddha di masa hadapan. Dakwaan luar biasa ini bertujuan untuk menarik pengikut dan juga mengukuhkan lagi kuasa mutlaknya dalam kalangan ahli kumpulan. Lebih membimbangkan, kumpulan ini turut menyebarkan ideologi sesat yang berbahaya. Mereka meyakinkan pengikut mereka bahwa dunia sedang menuju ke arah kiamat dan satu peperangan besar pada akhir zaman bakal berlaku. Ideologi ini telah menjadi asas kepada tindakan ekstrim mereka, termasuk perancangan terhadap serangan besar-besaran. Siasatan pihak berkuasa turut mendedahkan bahwa kumpulan ini menjalankan berbagai kegiatan rahasia dan berunsur kepada keganasan. Antara yang paling mengejutkan ialah pembinaan makmal senjata kimia dan makmal biologi secara tersembunyi. Kegiatan ini dilakukan tanpa pengetahuan masyarakat umum, malah dilaporkan bahwa mereka turut melakukan ujian bahan berbahaya terhadap ahli kumpulan mereka sendiri. Keganasan mereka akhirnya memuncak pada tahun 1995 apabila satu serangan gas sarin dilancarkan di stasiun kereta api bawah tanah Tokyo. Serangan yang dilakukan pada waktu puncak ini telah mengorbankan 13 orang dan mencederakan lebih daripada 600 orang. Ratusan mangsa tersebut mengalami kecederaan kekal, manakala ribuan lagi terjejas dari segi fisikal dan emosi. Serangan gas sarin di Tokyo pada tahun 1995, sebuah peristiwa tragis oleh Aum Shinrikyo yang telah mengubah Jepun, telah membawa kepada berbagai kesan negatif. Pertama, serangan ini meninggalkan kesan sosial dan psikologi yang mendalam. Antaranya ialah trauma berpanjangan. Ramai mangsa mengalami PTSD dan kebimbangan kronik. Contohnya, individu yang berada di stasiun Kasumigaseki pada hari kejadian mungkin masih mengalami serangan panik atau kesukaran bernafas apabila berada di ruang sesak. Masyarakat juga kehilangan kepercayaan kepada kumpulan agama baru. Kepercayaan awam terhadap kumpulan agama baru merosot teruk. Contohnya, kumpulan-kumpulan agama baru yang sah turut berdepan dengan stigma dan kesukaran untuk mendapatkan sokongan masyarakat selepas insiden ini. Kedua, serangan ini memaksa Jepun mengukuhkan keselamatan negaranya. Pengukuhan Undang-Undang Keselamatan Negara menyebabkan Jepun menggubal undang-undang baru untuk menangani pengganasan. Sebagai contoh, Akta Kawalan Organisasi Anti-Subversif mulai digunakan secara lebih ketat untuk memantau kumpulan seperti Aum Shinrikyo. Peningkatan pengawasan kumpulan agama mengakibatkan pemantauan terhadap kumpulan agama dan aktiviti mencurigakan diperketat. Contohnya, polis melancarkan unit khas untuk mengumpul risikan tentang kumpulan-kumpulan berpotensi radikal. Ketiga, impak ekonomi juga sangat ketara. Kos pemulihan dan rawatan mangsa menyebabkan kerajaan mengeluarkan perbelanjaan yang besar. Sebagai contoh, kerajaan menyediakan dana khas untuk menampung kos perobatan jangka panjang dan konseling psikologi bagi mereka yang terjejas. Kerugian aktiviti harian di Tokyo turut menumpukan aktiviti ekonomi. Contohnya, penggunaan pengangkutan awam menurun drastik untuk tempo tertentu, menjejaskan perniagaan yang bergantung kepada aliran pelanggan di stasiun-stasiun. Akhir sekali, serangan ini turut memberi kesan kepada image Jepun di mata dunia. Ianya menjejaskan image negara aman, di mana reputasi Jepun sebagai negara selamat tercemar. Contohnya, laporan berita antarabangsa mulai mempersoalkan kestabilan Jepun berbanding image sebelumnya sebagai negara yang hampir bebas jenayah. Kebimbangan antarabangsa tentang pengganasan telah meningkatkan kesadaran global terhadap ancaman pengganasan. Sebagai contoh, negara-negara lain mulai mengkaji semula protokol keselamatan mereka sendiri, menyadari bahwa pengganasan boleh berlaku di mana-mana. Serangan ini juga turut mempengaruhi dasar keselamatan global. Kerjasama antarabangsa dalam menangani kultus berbahaya telah dipertingkatkan lagi. Contohnya, badan-badan antarabangsa mulai berkongsi maklumat risikan tentang kumpulan ekstremis yang mempunyai agenda global. Secara ringkasnya,
Serangan gas saring 1995 adalah peristiwa yang mengubah Jepun dari berbagai sudut sehingga mengubah persepsi dunia terhadap negara tersebut. Kejadian yang melibatkan Aum Shinrikyo bukan sahaja meninggalkan kesan fisikal dan kematian, tetapi juga trauma yang mendalam, kepercayaan yang runtuh, dan sistem keselamatan yang dipersoalkan. Maka, untuk mengelakkan sejarah hitam ini daripada berulang, beberapa langkah penyelesaian perlu diberi penekanan, bukan sahaja untuk Jepun, tetapi sebagai pengajaran global. Pertama, kita perlu memulihkan trauma mangsa dan membina semula kepercayaan masyarakat terhadap sistem keselamatan dan keadilan. Antara langkah utama ialah pelaksanaan kampanye kesadaran awam yang memberi penerangan tentang bahaya ajaran sesat serta menyediakan ruang psikologi untuk mangsa dan keluarga. Kesadaran adalah benteng awal untuk mencegah manipulasi kepercayaan oleh individu seperti Shoko Asahara. Langkah kedua adalah dengan memperkukuh undang-undang berkaitan pengganasan serta memperketat pemantauan terhadap aktiviti perkumpulan yang mencurigakan. Pihak berkuasa perlu memiliki kuasa dan teknologi untuk menjejaki, menganalisis, serta menyekat sebarang potensi ancaman yang menjadi realiti. Sebagai contoh, sistem pemantauan ketat terhadap organisasi keagamaan, ekstrim, dan platform komunikasi rahasia harus ditingkatkan. Kumpulan Aum Shinrikyo juga membina kekuatannya melalui keuangan. Mereka memiliki hartanah, perniagaan, dan dana besar. Justru, pemulihan ekonomi adalah penting, bukan sahaja untuk mangsa, tetapi juga untuk negara. Pelaburan dalam sistem keselamatan modern serta pelan pemulihan ekonomi selepas tragedi harus diberi keutamaan agar kepercayaan pelabur dan rakyat dapat dipulihkan. Akhir sekali, tragedi ini memberi kesan kepada imej negara di mata dunia. Penyertaan aktif dalam forum keselamatan antarbangsa, pertukaran maklumat risikan dan kerjasama diplomatik adalah penting untuk memperbaiki persepsi global terhadap kemampuan sesebuah negara mengendalikan isu ekstremisme. Ia juga membina jaringan global yang lebih kukuh dalam menentang keganasan lintas sempadan. Setiap penyelesaian ini bukan sekadar langkah atas kertas, tetapi langkah ke hadapan untuk membina semula keyakinan manusia terhadap keamanan, keadilan, dan kemanusiaan itu sendiri. Kerana jika kita gagal belajar dari sejarah, maka sejarah akan mengajar kita dengan cara yang paling menyakitkan. Demikianlah laporan penyelidikan kami mengenai Aum Shinrikyo, satu kisah nyata yang menjadi penyajaran buat dunia. Sekian laporan daripada kami.